Hafiz Rosli dalam Buletin Awal ini. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Sektor pendidikan sudah dibenarkan kembali dibuka dengan sekolah rendah, polis vocational dan sekolah antarabangsa yang menawarkan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM, dan peperiksaan umum akan dibuka bermula 1 Mac ini. Bagi calon-calon peperiksaan SPM pula, mereka bakal menghadapi peperiksaan pada Isnin ini. Kita ingin melihat kepada persiapan yang dilakukan oleh ibu bapa kurang daripada 2 minggu dari sekarang, dan juga persediaan terakhir yang boleh dilakukan calon-calon SPM sebelum menduduki peperiksaan bermula Isnin ini. Untuk itu kita akan bersama dengan dua tetamu kita di talian Skype ketika ini. Bersama dengan saya, Datin Sri Ismalina Ismail, yang juga merupakan Yang di-Pertua Mimbar Permuafakatan Ibu Bapa ataupun dikenali sebagai Mimbar. Dan kita bawakan juga pakar motivasi Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad di talian ketika ini. Dan Assalamualaikum kepada keduanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya nak mulakan dengan Datin Sri Ismalina terlebih dahulu. Pertama sekali, respon Mimbar kepada pengumuman pembukaan semula sekolah. Adakah sudah menjangkakan atau mungkin terkejut dengan pengumuman yang dilakukan semalam? Terima kasih Hafizi, terima kasih Astro. Sebenarnya pengumuman itu agak mengejutkan jugalah, sebab kita faham bahawa memang anak-anak nak sangat bersemuka ni, tetapi kita pun tidaklah melihat kepada ia sebegitu cepat. Namun apa yang berlaku adalah kita kena terima, dan sebenarnya banyak kerja sebenarnya nak dibuat ni. Bila Kementerian Pendidikan pelajaran dah umumkan ni, kita bukan hanya ibu bapa yang banyak kerja, pihak kerajaan, pihak KPM, pihak PPD, pihak JPN juga banyak kerja sebenarnya nak persiapkan anak-anak ni sebenarnya Fiji. Sebab saya fikir bagi pihak ibu bapa, banyak isu-isu terutama sekali yang paling banyak, paling panas yang saya dengar adalah kita dah masing-masing simpan duit untuk beli peranti, tiba-tiba kena bersemuka. Tetapi persoalan yang timbul sekarang ni adalah, pertama, SOP bila bersemuka. Sebab bersemuka ni sebenarnya membuka ruang satu lagi kepada satu lagi persoalan. Yang pertama, adakah bagaimana mekanismenya untuk bersemuka. Yang keduanya, bila kita kata pembukaan serentak, maknanya tidak ada pun penjelasan dengan lebih detail tentang sama ada yang akan masuk tu by batch atau macam mana. Sebab kita kena faham satu sekolah tu mungkin 2,000, satu sekolah mungkin 800. Jadi macam mana kita nak mengekang daripada timbulnya kluster baru nanti, sebab kita tengok bilangan jangkitan kita masih lagi di tahap yang tinggi, walaupun tak mencapai 3,000, tapi pada kami sebenarnya masih belum pada situasi yang menyedihkan sebenarnya. Okey, baik. Dan Datin Sri, laporan banyak mendedahkan setelah pelajar SPM mula ke sekolah, banyak juga kes COVID-19 dilaporkan dan akhirnya terpaksa ditutup sekolah itu. Apakah perkara yang dipertimbangkan untuk buka semua sekolah ini? Adakah Datin Sri melihat PDPR itu dilihat kurang berkesan? Bagi Datin Sri sendiri bagaimana? Okey, bila kita cakap pasal tu, sebab itulah masa sebelum hari tu kita pun ada berbincang sesama ibu bapa di sekolah SBP dan juga sekolah harian. Ramai yang mengunjurkan, dan saya fikir input ni dah pun sampai ke pihak KPM, minta kalau boleh yang calon SPM 2020 masuk, habiskan exam, barulah dibenarkan untuk SPM 2021 dan yang lain-lain untuk masuk, supaya kita mengurangkan jangkitan antara satu sama lain. Saya melihat bahawa harus ada flexibility dari pihak KPM sebenarnya bila nak buat bersemuka. Bersemuka ni penting sebenarnya, sebab pengalaman kami bila anak-anak terlampau lama sangat di rumah, biarpun ada peranti, tapi sedikit sebanyak ada segelintir yang juga telah mengalami depression di rumah. Sebab kalau dia luar, dia dapat bergaul dengan kawan-kawan, dia dapat bertemu dengan orang. Banyak sebenarnya faktor-faktor lain yang membantu bila PDPR. Tapi kami juga ingin mencadangkan agar fleksibiliti di pihak KPM bila mana melihat perkara ini, agar dipikirkan tentang kurangkan atau pendekkan
memberikan waktu berada di sekolah. Bermakna PDPR itu bermakna bersemuka itu dibenarkan, tetapi mungkin pada permulaan ini dipendekkan waktu persekolahan supaya bersemuka itu lebih kepada aspek-aspek menerangkan, memberi penerangan tentang silibus-silibus yang memerlukan penerangan. Kerja-kerja rumah kita masih teruskan melalui peranti. Jadi it's win-win situation. Ibu bapa pun taklah rasa sangat terlampau banyak sangat belanja untuk peranti, tiba-tiba bersemuka. Dan saya nak terus kepada Dr. Tengku Asmadi membawa apa yang dikatakan oleh Katin Sri sebentar tadi, melihat kepada mungkin kita kena kurangkan dari segi jumlah masa ataupun peruntukan masa anak-anak di sekolah dan sebagainya. Kita tahu pelajar sekarang ni mula beradaptasi kepada norma baru dan PDPR menggunakan peranti dan juga sebagainya. Dr. Asmadi melihat adakah peranti-peranti ini tidak lagi akan digunakan selepas ini ataupun mungkin kerajaan boleh mempertimbangkan mungkin 50% masa PDP secara bersemuka di sekolah dan 50% lagi PDPR secara maya. Adakah tindakan ini mungkin akan menjejaskan pekerjaan mereka ataupun bagaimana? Baik, terima kasih Hafizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita bercakap tentang pembelajaran PDPR yang baru ni, yang mana belajar secara dalam talian, secara online memang banyak cabarannya. Banyak cabarannya disebabkan pertamanya sekali tidak semua orang mempunyai peranti yang mencukupi di rumah. Ya, kadang-kadang berebut adik-beradik, ada 2-3 orang nak menggunakan peranti. Begitu juga dengan kelajuan internet yang tak cukup laju, dan mungkin juga cara penyampaian kadang-kadang guru-guru juga adalah merupakan satu pengalaman baru mengajar dalam talian. Misalnya saya tengok ada anak saya baru-baru ni, satu sesi kelasnya sampai 2 jam dan duduk daripada pagi sampai ke pukul 1. Jadi saya nampak akhirnya menimbulkan stres, kebosanan kalau sekiranya guru tidak pandai memainkan peranannya dengan berkesan. Sebab kalau kita tengok dari segi belajar secara online, dia tak boleh belajar lama-lama, dia tak boleh duduk dengan masa yang panjang. Dia kena belajar secara pendek-pendek dan dia kena pelbagaikan. Kena ada audio, kena ada video, kena ada gambar, kena ada pelbagai, barulah tidak membosankan. Dan apabila kementerian nak membawa semula budak-budak ni secara bersemuka, belajar secara bersemuka, kita tidak nafikan bahawa belajar secara bersemuka tidak boleh diganti. Maknanya tadi belajar secara bersemuka ini lebih berkesan, lebih bagus dan sebenarnya lebih menyeronokkan. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena faham juga pelajar-pelajar ini juga berdepan dengan risiko. Seperti mana Datin kata tadi, bahawa bilangan kes COVID kita masih 2,000 lebih, walaupun belum 3,000, 2,900. Maknanya kita ibu bapa masih lagi dalam kebimbangan, dan saya yakin mungkin ada ibu bapa yang mengambil keputusan untuk tidak tergesa-gesa mengembalikan anak-anaknya ke sekolah. Malah saya dalam PIBG ada ibu bapa yang kata saya lebih sayang nyawa anak, sekolah pelajaran boleh dikejar kemudian. Sampai ke tahap sebegitu mereka memikirkan keselamatan anak-anak, dan saya rasa pada pandangan saya itu adalah kebimbangan yang perlu kita fikirkan. Dan berkemungkinan pada peringkat awal ini, bila kita campurkan penggunaan bersemuka dan seimbangkan dengan penggunaan cara pembelajaran di rumah menggunakan gadget, kalau diseimbangkan dengan mengurangkan masa bersemuka, itu lebih bagus, itu lebih berkesan. Iaitu waktu bersemuka, cikgu bukan lagi mengambil peluang seperti mana sebelum ini mengajar, memahamikan subjek dan sebagainya. Cikgu lebih kepada memberikan panduan, pedoman, macam mana nak belajar, apa poin-poin yang perlu dikuasai, apa silibus-silibus yang perlu dihabiskan. Jadi guru lebih kepada membantu untuk anak-anak ini tahu cara belajar sendiri, dan guru memberikan bahan-bahan, pautan-pautan yang tertentu, ya, website-website yang tertentu yang mana boleh dirujuk, boleh dicapai oleh anak-anak ini. Dan masa bersemuka itu banyak kepada menyelesaikan masalah ataupun perkara-perkara yang tidak faham oleh para pelajar. Baik, Dr. Asmadi, kita tahu Isnin ini akan memulanya calon-calon SPM akan memulakan peperiksaan mereka.
calon SPM ini kita tahu satu cabaran yang begitu besar sekali bagi mereka. Mereka telah pun memulakan pembelajaran di rumah sejak daripada kita melaksanakan PKP yang lalu, dan seterusnya ada kembali ke sekolah dan kemudian terpaksa membuat persiapan secara kendirinya. Bagaimana persiapan mereka untuk memiliki peperiksaan dan apa persediaan saat akhir yang boleh mereka lakukan, Doktor? Baik, pertamanya sekali saya nak pesan kepada calon-calon SPM jangan terlalu merasa tertekan, stres ataupun tegang yang berlaku. Sebab pertamanya semua orang faham cabaran yang dilalui oleh calon-calon SPM kita, bahawa kekurangan masa belajar bersemuka, belajar dalam keadaan banyak kekurangan, terpaksa belajar sendiri. Bukan sahaja pelajar yang sedar akan masalah itu, tetapi jabatan, kementerian juga sedar akan masalah itu. Dan saya sangat percaya bahawa soalan-soalan yang dikeluarkan mungkin tahap soalan itu tidaklah sukar. Kita tahu kan, kadang-kadang soalan ni ada waktunya soalan tu sangat susah. Soalan-soalan susah sampai anak-anak merungut. Ada waktu senanglah soalan ni, dan saya percaya bahawa kementerian dalam memilih soalan-soalan untuk SPM juga akan mengambil jalan tengah yang tak begitu senang dan tak boleh susah sehingga menyukarkan anak-anak kita untuk mendapat keputusan yang bagus dan naik ke Menara Gading. Dan kepada anak-anak pun tak perlu nak kuasai terlalu banyak sebenarnya. Kalau tak boleh kuasai 100%, kalau anak-anak boleh menguasai 60%, 70% dalam setiap subjek, itu sudah memadai untuk mendapat keputusan yang melayakkan mereka masuk ke Menara Gading. Sebab misi kita untuk naik ke peringkat belajar seterusnya. Okey, baik. Dan untuk Datin Sri Ismail, kita dah dengar pengumuman semalam. Tidakkah dengan pengumuman ini akan bebankan lagi ibu bapa yang baru saja berhabis wang ringgit menyediakan peranti sewaktu PDPR, dan bagaimana agaknya kesediaan belajar dalam keadaan normal baru ini? Seminit saja untuk Datin Sri Ismail. Alamak, isu panas ni mana boleh seminit hampir. Tapi saya ringkaskan ya. Saya ringkaskan, saya minta pihak kementerian untuk melihat balik dari segi SOP ya. Tadi kita Dr. Asmi cakap tentang SOP. Mungkin ya, cadangan kami ya, mungkin daripada kita benarkan masuk sekaligus, mungkin kita ada aturan supaya masuk mengikut tahun. Jadi bila kurangnya bilangan pelajar ke sekolah, bermakna kurangnya kontak dari segi kebolehjakitan kepada COVID itu. Yang keduanya, minta juga pihak sekolah, pentadbir sekolah untuk lebih fleksibel kepada ibu bapa tentang penyediaan keperluan anak-anak. Dari segi terutama sekali kurikulum, kadang-kadang kita nakkan unit beruniform sebab benda-benda itu memerlukan perbelanjaan yang tinggi. Dan perkara-perkara ini sepatutnya kita rancang dengan lebih awal supaya kita ada plan A, plan B, plan C. Sebab pada waktu ketika ini memanglah kita hidup dalam keadaan suasana normal baru, tetapi situasi kita masih lagi belum landai, masih lagi belum menentu. Jadi kita berharap bahawa akan ada lebih SOP yang lebih detail yang dapat diperincikan. Saya faham PPD, JPN, KPM akan bekerjasama bersama wakil-wakil ibu bapa untuk melihat kepada isu ini. Okey, baik. Dan Dr. Tengku Asmadi ringkaskan juga dari segi persiapan yang dilakukan oleh pelajar-pelajar. Tadi pelajar-pelajar SPM, ini pelajar-pelajar yang akan belajar semua ataupun akan membuat PDP secara bersemuka di sekolah ini. Baik, apa yang perlu dilakukan, saya nasihatkan kepada para pelajar adalah belajar dengan lebih smart kali ini. Bukan sahaja belajar bekerja keras untuk belajar, tetapi belajar dengan lebih smart. Jadi kepada pelajar-pelajar, kuasailah ya bagaimana cara belajar dengan berkesan, cara mengambil nota dengan betul, cara untuk kita fokus dalam masa yang bagaimana untuk meningkatkan fokus apabila kita belajar. Kemudian cara yang paling penting sekali, terutama kepada mereka yang nak berdepan dengan peperiksaan, semakin dekat dengan peperiksaan ini, maka tingkatkan pembelajaran secara output learning, iaitu belajar dengan cara mengeluarkan maklumat. Ramai pelajar-pelajar kita tahu mencari input tetapi sukar mengeluarkan apa yang mereka telah pelajari. Jadi dengan cara macam tu, insya-Allah dengan adanya smart learning dan sebagainya, mereka dapat belajar walaupun masa belajarnya itu pendek, singkat, dan pertemuan dengan guru juga mungkin tak seperti sebelumnya. Okey, baik. Terima kasih kepada Datin Sri
Ismailina Ismail yang di-Pertua Mikbar dan juga pakar motivasi Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad berkongsi pendapat dan juga tips bagaimana persiapan yang boleh dilakukan oleh pelajar, guru-guru dan juga mungkin ada saranan yang kerajaan perlu pertimbangkan melihat kepada keberkesanan ataupun persiapan untuk memulakan sesi persekolahan ini. Dan terima kasih kepada keduanya dan buletin awal ini akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini.